Tajuk kita pada hari ini adalah Garis Panduan Penyiaran Islam. Penyiaran Islam adalah perkara yang penting untuk melindungi orang awam, negara dan dunia daripada anasir-anasir yang boleh menyebabkan perpaduan sesuatu kaum, agama ataupun rakyat berpecah belah yang disebarkan melalui sosial media. Tujuan garis panduan ini adalah untuk memastikan semua bentuk penyiaran, contohnya radio dan televisyen, dapat memenuhi dasar-dasar yang memberi aspirasi dan inovasi kepada negara untuk mencapai wawasan 2020 yang maju. Ciri-ciri bahan yang boleh disediakan. Yang pertama, mestilah menyokong wawasan negara. Yang kedua, mestilah menghormati sensitiviti kaum ataupun kepekaan rakyat. Yang ketiga, mestilah memaparkan keindahan dan kemajuan negara. Yang keempat, mestilah menggambarkan masyarakat yang berbidang kaum. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri bahan yang tidak boleh disediakan. Ideologi politik yang bertentangan dengan dasar kerajaan. Yang kedua, bercanggah dengan nilai-nilai murni sosio budaya masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma kesopanan. Yang ketiga, mengandungi hasutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, mempunyai unsur-unsur tidak mempercayai Tuhan ataupun merosakkan kerukunan umat beragama. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahan siaran yang mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Yang pertama, garis panduan penerbitan. Yang kedua, panduan ahli semasa membuat persembahan. Yang ketiga, kod etika periklanan. Yang keempat, kod etika penyiaran. Yang kelima, garis panduan penggunaan bahasa Malaysia standard. Yang keenam, garis panduan penilaian lagu-lagu siaran. Okey, saya nak selit sedikit berkenaan dengan Akta Penyiaran. Okey, yang pertama, Akta Telekomunikasi 1950. Yang kedua, Akta Penyiaran 1988. Okey, manakala terdapat 4 akta lain, iaitu Akta Jenayah Komputer 1997, yang kedua, Akta Tanda Tangan Digital 1997, yang ketiga, Akta Teleperubatan 1997, yang keempat, Akta Hak Cipta Pindaan 1997. Okey, seterusnya saya akan sambung video dengan garis panduan persembahan. Garis panduan persembahan mempunyai 3 perkara, iaitu seni pentas, nyanyian dan tarian. Untuk seni pentas, plot penceritaan yang bukan realiti dan berasaskan khayalan dibenarkan untuk menyampaikan mesej yang baik. Yang kedua, tidak mengandungi unsur pendustaan fakta, kata-kata kesat, lucah dan fitnah. Untuk nyanyian pula, iaitu berinteraksi dengan penonton secara sopan dan tingkah laku tidak liar dan melampaui batas. Untuk tarian pula, tiada unsur pemujaan kepada sesuatu makhluk, gerak tari yang tidak membarahikan seseorang. Untuk lagu mempunyai 3 juga, iaitu lirik, peralatan muzik dan unsur muzik. Untuk lirik, mengandungi kebaikan dan nilai murni. Untuk peralatan muzik pula, peralatan muzik yang dihasilkan dan diharuskan oleh syarak. Yang ketiga, unsur muzik, ia perlulah menyuntik ketenangan. Seterusnya, untuk penganjuran program hiburan mempunyai 2 perkara, iaitu untuk menekankan aspek dan menjauhi aspek. Untuk menekankan aspek, ialah ia perlu bermanfaat dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk menjauhi aspek pula, ia perlulah mengelakkan unsur ritual, tanda atau simbol yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ialah kesimpulannya dalam penyiaran Islam di Malaysia ini, sejauh mana ia menepati, saya rasa ia masih kurang menepati, bukan tidak menepati, tapi masih kurang. Ada sahaja channel-channel yang masih menepati, seperti Usrah, Halaqah, Imam Muda, Pencetus Ummah yang boleh kita lihat. Cuma kita sendiri sebagai pengguna perlulah pandai dalam memilih penyiaran apa yang kita maksudkan. Teruskan. Bagi saya lah, umat zaman sekarang lebih tertarik pada hiburan.
So mereka hanya melihat channel-channel yang more kepada hiburan. Sebagai contoh, I Can See Your Voice. Apa lagi sahabat? Apa lagi contoh yang macam hiburan? Contohnya Akademi Akademi Fantasia. Fantasia. Apa tu yang Biru Emas, Emas dan sebagainya. Jadi sampai situ sajalah kami punya penerangan. Sebelum menutupi majlis, kami mengakhiri dengan ucapan Bapa Kerap Bantun. Pisang emas di bawah belayar, letak sebiji di atas peti. Kalaulah ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi